Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik saya kali ini, saya nak bercerita pasal Mazda RX-8 saya. Dah nak siap, memang hati memang gembira lah kan. Dah test drive semalam. Ada video saya post saya punya test drive. Okay, jadi ramailah yang message tanya, WhatsApp direct kat saya kan. Uh, Apa tu, macam mana proses dia, berapa harganya. Sebelum tu saya cerita pasal sejarah kereta Mazda RX-8 ni. Jadi kena tahu production bermula tahun 2003 sampai 2012 dan ada dua generasi. Generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama ada 4 port dan juga 6 port. Generasi kedua 6 port sahaja dengan updated punya design. Jadi kereta saya tu, saya sebenarnya tak, enjin baru saya tu sebenarnya saya tak sure generasi ke berapa sebenarnya. Sebab saya cerita kesilapan saya dahulu. Kita bercerita kesilapan ni bolehlah menjadi panduan anda untuk membeli kereta. Kereta saya rosak, kesilapannya 100% dekat sebab saya pergi lenjan dekat trade day waktu panas tengah hari 125 darjah Celsius, saya tak berhenti. Itu kesilapan saya lah, walaupun saya dah tukar minyak hitam, dah letak tuti. Tapi disebabkan kat Malaysia ni panas, humidity tinggi, track temperature dekat Sepang tu masa saya lenjan tu 60 darjah Celsius. Jadi engine standard macam saya punya ni taklah mampu untuk menampung panas macam tu, walaupun saya dah upgrade saya punya radiator menggunakan apa tu, 3 layer aluminium tidak macam ayam lah, bukan tidak betul lah, tapi at least sepatutnya saya meng-assume mendapatlah dissipate heat disebabkan radiator. Jadi kena upgrade water pump. Jadi semuanya kereta saya 100% standard, tak ada yang modified. Jadi bila benda tu standard, bila saya lenjan kat Litar Sepang, consequencesnya itulah, tak dapat operate dengan betul, dengan akhirnya kegagalan enjin berfungsi. Sebab itu trade day kali kelima. Trade day 3 trade day sebelum itu, 4 kali trade day sebelum itulah kan saya main waktu malam. Jadi kereta tak ada isu sangat, 100C. Bila main siangnya naik 25C penambahan. Jadi itu silap saya, tak baca, padahal meter kat tepi tu dah baca, dah tahu dah, tapi kaki tak nak stop. Seronok kan, dapat keluar bawah 3 minit. Itu silap saya. Jadi saya nak bercerita proses salin enjin. Jadi main Mazda RX ini, sebaiknya lah anda pernah main kereta lah. Kalau sebut main kereta sebelum ni, anda pernah convert engine, anda pernah overhaul engine. Bukannya first time kereta dapat gaji, itulah kereta pertama anda. Jangan. RX-8 ni memang menipiskan poket anda. Tu terus terang saya cakap, saya tak tipu. Jadi anda dah ada pengalaman main kereta. Bila saya sebut main kereta ni, anda dah tahu proses mencari half cut kat mana, dah tahulah proses upah mekanik masukkan half cut ke kereta tu macam mana, kat mana kita nak trim cost, kat mana kita nak apa tu, jangan lokit berbelanja. Contohnya kereta ni dah masuk kali ke-3 kot. Ni enjin nombor 2. Dan saya 3 enjin. Enjin nombor 3 ni silap. Ni enjin nombor 3. Enjin original 2.0. Overheat. Kereta BMW kalau overheat, enjin dia dah tak boleh pakai dah sebab dia pakai kas aluminium. So enjin ke nombor 2 saya masukkan rojak 3.0 wiring 2.2 rojak. Tak syok lah. Pelik lah rasa dia. Rasa macam tak kena. Ya, ada je benda tak kena. Okay. Masa tu ada pula apa tu, offer dari kawan saya, daripada Nick, ambil half cut 3.0 Jepun terus. So saya ambil half cut, salin semua sekali, wiring depan belakang atas bawah, sampai sekarang tak ada masalah kita ni. Jadi saya dah ada pengalaman, dah tahu dah kalau main wiring ni, kalau main rojak ni mesti ada problem. Jadi jom kita bercerita pula pasal Mazda RX ni. Jadi saya tak plan pun sebenarnya nak tukar enjin.
Tapi nak dijadikan cerita, dah takdirnya dia rosak sehari selepas saya main track day. Seal patah dekat rotor nombor 2. Ingat kan macam nak rebuild saja. Tapi time tu poket nipis. Dah kita try lah, main half cut je lah, beli enjin kosong aja lantai. Inilah cerita dia. Kesilapan saya yang seterusnya. Ini sebabnya saya yang membuat kesilapan, saya yang menentukan hala tuju untuk kesilapan tu. Jadi saya lah learn from mistakes, orang cakap. Mekanik saya ni at least dia mendengar cakap saya lah. Dia tahu budget concern. Okay. So bila saya suruh baru dia buat lah. Okay. Dapat satu cerita, ada half cut kat Melaka. Kawan saya lah beritahu, Nabil nama dia, ada satu half cut ni. So saya pun okey lah, suruhlah si mekanik saya ni, Amy ni, contact lah half cut. Ada, pergi sana, start enjin. Oh, okey lah, boleh start kan. Perkara pertama, kalau kita nak cari half cut, kita test compression, kita start kereta. Bila boleh start, kita baru ambil. Dan kita pastikan ada surat enjin semua lah. Dan kesilapan saya dengan Amy mengingatkan enjin tu, apa tu, sebab beli enjin lantai kan, saya tak ambil wiring dalaman. Saya tak ambil wiring enjin. Wiring dalam lah. Kan dalam kereta kan ada wiring cockpit, wiring enjin kan. Saya tak ambil, saya ambil enjin kosong. Betapa apa tu, cowboynya saya time tu kan. Mungkin boleh ke masuk enjin ni. Masuk enjin, masuk semua enjin semua. Bila nak cucuk ECU tu tak ngam. Ada port missing. Jadi perkara pertama, make sure beli complete wiring enjin dengan dalaman. Sebab tak semestinya 6 port dengan 4 port tu wiring sama. Lain, total lain. Ibarat kita bukan Mazda RX-8, lain lah, kita total lain lah. Janganlah anggap dia duduk dalam RX-8 semua sama. Tak. Yelah, anak murah, enjin kosong pun bukan mahal mana pun. Tapi beli, saya dapat lah siap gearbox manual, siap rear axle. Nak ambil wiring time tu boleh, tapi van tak muat. Dah tak tahu nak isi mana dah. Lepas tu nak pergi beli wiringnya minggu depannya, dah dijual pula. Asyik, ada orang pula, hamba Allah, pergi beli wiring tu. Dah pening kepala saya. So enjin boleh start semua. So Amy ni berjaya lah, bypass immobilizer semua, boleh start semua, belajar wiring. Tapi tak lawas. Belajarlah sikit. Jadi jangan anggap. Jadi kami ni sebenarnya tengah belajar proses mengenali RX-8 lah, bagaimana proses dia. Jadi saya bercerita lah prosesnya ni. So dengan wiring asal saya ni, wiring asal 4 port Gen 1 4 port, boleh pula rojak. Sebut rojak tu macam tak sedap lah kan, kita panggil. Boleh pula di engineer kan. Untuk hidup, start, lepas tu sekarang masalah port, running 4 port saja, dan 2 port lagi tu Amy akan usahakan lah, sebab dia ada background elektronik engineering kan, jadi pandai-pandai dia lah. Sebab saya pun, masalah saya tak nak beli half cut full. Itulah kesilapan saya. Jadi bajet saya sekarang ni masih lagi bawah 5k. Memang kalau orang sebut tukar half cut saja full dah 6k ke atas kan. Setakat ni saya dah bawah 5k, jauh lagi daripada bawah betul sebenarnya. Tak boleh lah saya reveal nilai sebenar dia, sebab saya membuat R&D. Kita boleh start, boleh drive semua. Jadi adalah beberapa sedikit hiccups. Si Amy cadangkan saya terus ni pakai standalone. Bila disebut standalone tu high-tech lah kan. Belum lagi lah, gila sampai tahap tu kan. Jadi main RX-8 ni anda kena standby kat mana. Port nak cari apa ni, nak cari half cut tu kat mana. Jadi dah tahu half cut, beli half cut. Lepas tu upah menghantar half cut ke bengkel. Lepas tu bengkel masukkan half cut ke dalam enjin, upah lain pula. Jadi benda tu bila kita accumulate mahal lah. Jadi, mekanik pun nak cari makan juga. Jadi kita pun tak boleh lah terlalu nak skim sangat kan, cost kan. Jadi benda ni sebab tu saya cakap, kalau main RX-8 ni dah biasa main tukar enjin, dah tahulah cost kat mana nak trim boleh.
Katakan saya dah beli full half cut, saya bolehlah jual-jual spare part tu untuk cover balik kos saya lah kan. Kereta ni paling dahsyat. Tukar gearbox saja pun dulu saya habis dekat 11,000. Tukar gearbox je. Time tu nasib baiklah murah rezeki kan. Sekarang ni tak nak lah saya lah, sebab gearbox saya asyik kong. Silapnya saya lah. Gian sangat nak trade day, tak ada kereta. Bawa je kereta ni pergi trade day. Lepas tu trade day biasa time tu waktu siang je, tahun 2000 ke atas kan, tahun 2010 macam tu kan. Memang kalau waktu siang gearbox BMW pun pecah. Jadi lepas ni mungkin bila kereta RS8 saya siap, saya dah stop kot trade day dah. Saya hanya fokus main simulator je lah. Sama je dia punya outcome. Kawan-kawan saya yang main trade day pun dah banyak jual kereta track, nak beli barang simulator. Okay. Jadi berbalik kepada kesilapan main RX8 ni lah kan. Apa lagi kalau beli half cut kena full, tak boleh beli wiring. Okay. Masa anda beli kereta, katakan anda baru nak beli kereta, contohnya anda nak beli kereta manual, steeringnya, alamak, steering manual dia simple lah, belah kanan tak ada apa-apa tau. Dia tak ada button, pedal shift tak ada tau. Jadi bila anda beli kereta manual tapi steering pedal shift, lepas tu anda tengok geran pula ada tulis A, tu maksudnya asalnya auto. So owner atau pembengkel sebelum tu dah convert manual. So janganlah percaya cakap dia orang bulat-bulat. Dia orang tu memang dah nak menjual kan. Jadi tanggungjawab untuk memeriksa kereta tu adalah original manual. Sebelum anda decided untuk belilah, adalah berbuang kan. Okay. Dan apa lagi saya nak cerita kereta manual. Okay, itu je lah kot. At least anda dah buat kajian lah, dah buat study lah. Nak main RX8 ni, mana ni di kanan ni, di mana ni kan? Nak main RX8 ni cash kena kuat. Beli kereta pun cash, repair pun cash, beli spare part pun cash. Jadi ada satu persoalan dekat YouTube ni, dia nyatakan gaji, adakah mampu? Nampak sangat kat situ. Saya rasa tak mampulah kan. Mana boleh kita kira tu, kalau katakan gaji 2,000 nak pakai RX8, pada saya tak mampulah. Katakan gaji 3,000 pakai RX8 tapi berkeluarga kan, 3,000 nak sara anak bini pun tak cukup. Jadi pada saya RX8 ni kereta ketiga lah. Kereta pertama kereta kita ni, kereta kedua kereta rumah, kereta ketiga tu kereta hobi. Bila ada kemampuan, sebab RX8 ni tak boleh jalan hari-hari. Pada saya lah, itu pendapat saya. Tak lenjang kereta tu buat pergi kerja weekend. Jadi kemampuan pakai RX8 ni saya dah ulas sebelum ni kat dalam video log saya sebelum ni. Tanya tepuk dada, tanya selera. Saya pakai sewaktu RON 97 harga dia RM2.07, RM2.80. Sekali full tank 100.5 sanggup. Lepas tu seminggu dia tahan. Seminggu tu maksudnya 400 km habis. Sebab namanya kata weekend car, tapi saya bawa pergi kerja juga. Dia kerja lenjan. Kereta ni full tank, dengan harga PKP ni pun RM104, RON 97, 56 liter tadi saya isi. Dan dia punya mileage kereta ni 500 km 550 lah boleh pergi sebenarnya. 3 liter, 6 silinder, 280 horsepower. 260 lah. RX8 1.3, 1300, 180 horsepower, minyak macam apa ni, macam kita ni kehausan di tengah-tengah panas nak minum sirap Bandung soda, tahu tak? 400 km tu pada saya bersyukur sangat lah. Saya sendiri personally 360 km, 380 km full tank RON 97. So kat situ lah dia punya kayu pengukur, mampukah saya nak pakai RX8. Pada saya lah, itulah kalau tak mampu nak isi 97 setiap kali isi minyak tu, kira tak mampulah pakai RX8. Nak pakai 95 boleh, tapi itulah maksud saya jadikan kayu pengukur, sebab spare part dia mahal. Mekanik yang boleh buat RX8
sikit. Bila mekanik sikit, harga upahnya mahal. Dan bila kita ni tak tahu nak jaga reset, tak mengharapkan mekanik, mekanik buat silap, kita salahkan mekanik. Jadi macam kes saya banyak salahkan diri saya sebelum saya salahkan mekanik. Silap sendirilah kan. Sendiri tak buat research. Jadi contohnya macam mana saya boleh terfikir nak letak tuti. Tu risiko saya lah saya letak tuti kan. Bukannya mekanik tu suruh letak tuti. Kenapa letak tuti? Contohnya lah kan, kenapa letak tuti dalam RX8? Okay. RX8 engine rotary. Dia menggunakan teknologi aircraft engineering lah, rotary yang zaman dulunya kan. Zaman dahulu kala, kalau waktu zaman Perang Dunia Pertama, dia orang guna rotary engine untuk kapal terbang perang mereka. Jadi dia punya rev ataupun rotation sangat tinggi. Jadi bila benda tu berlaku sangat tinggi tu, dia akan jadi overheat. Nak kurangkan overheat tu, dia akan lubricate lah dengan minyak. Jadi samalah konsepnya dengan engine rotary RX8 13B ni kan. Ada satu sistem namanya OMP, Oil Metering Pump. Dia akan pancitkan minyak enjin untuk menyejukkan enjin. Sebab itulah saya suggest minyak enjin tukar 3000, sebab dia ambil minyak enjin tu. Dan saya tuang tuti tu untuk bantu minyak enjin tu, bantu OMP tu untuk lubricate. Sebab itulah pada saya bersyukur jugalah dengan enjin tu. Saya boleh bertahan 5 kali track day dengan lenjam cong gila kan. Nak cecah bawah 3 minit dekat atas Sepang. Tu belum cerita lagi saya bawa dekat jalan biasa ni lagi, memang betul-betul lenjan lah. Akhirnya menyembah Mumi. Dan rosaknya hanya sil patah je. Satu je, okey lah kan. Jadi expected result memang. Jadi jangan fikir jangan pakai rotary ni kereta tu tak rosak. Memang akan rosak. Itu nature of the rotary lah akan rosak. Jadi jangan fikir rotary semua hidup. Soalnya akan rosak. Sebab tu dah saya tak suggest baru kerja, ada duit, tengok rotary murah, beli, nak maintain tak mampu, jual balik. Lepas tu orang yang membeli tu pun terkejut badak, pengsan pakai rotary ni. So rotary bukannya untuk orang-orang yang first time nak main kereta. Orang yang minat lah kita. Ataupun ada family history lah kan. Mak opak pernah pakai rotary, mak opak. Apa tu, bapak dia pernah stres kepala otak. Apa benda lah kereta ni. Bapak saya pernah pakai rotary, saya rasa dia pernah pakai Mazda Capella. Jadi saya menyambung lah dengan pakai Mazda RX8. Dan saya pula botak kepala sekarang ni. Tapi cabaran tu lah seronok. Macam orang main kawan saya main Alfa Fiat. Tak fikir dah kepala otak, main Alfa ke. Dahsyat tu spare part dia. Tapi sebabkan minat namanya. Minat. Tu yang bertahan main ni. Tapi main rotary ni saya tengok banyak orang-orang budak-budak muda layan kan. Macam saya dah umur 40 tahun barulah mampu nak layan enjin rotary kan. Itu pun selepas belajar banyak benda dengan melayan BMW ni, perangai BMW ni. Tahan lasak. Saya rasa murah pakai BM ni berbanding pakai rotary Mazda RX8. Murah sangat lah. Kalau spare part dia kalau sekali ganti long last, macam kereta kebal Panzer yang senang cerita. Kata ini menguji keimanan jugalah kan. Tapi seronok lah kan. Kalau dia okey, just malam kan saya dah test okey. Mekanik saya pun suka gitu tu. Jangan dipetik kata bang jual bang, tak adalah kan. Haram lah saya jual. Saya beli kereta tu dengan keadaan yang sangat uzur lah saya cerita. Dah lah mahal. Dengan bumper hilang spare, bumper patah depan, bahagian bawah bumper tak ada, missing, banyaklah benda yang missing. Yang ni patah, interior lagi lah kan. Sikit saya restore. Sampailah keadaan sekarang ni dah macam kita keluar kilang. Jadi time tu lah baru nak minta upah besar dia. Tukar enjin bang. Tukar enjin papa macam tu. Ambil kau pecah enjin. Dan saya punya KPI untuk tidak tukar enjin dengan RX8 akhirnya gagal. Nak juga tukar enjin, nak juga ikut perangai BMW ni. So sebab saya dah ada pengalaman menukar BMW ni sebanyak masuk
3 kali. Saya faham lah prosesnya. Jangan skim dekat mekanik kita. Mekanik pula kita kena pandai cari yang betul lah. Kalau mekanik tu nak telan kita macam kita ni ternak duit, apa cakap, apa nama term saya, lintah, tak payahlah. Kita sebagai buyer, kita ada our rights dan kita ada hak untuk tidak ditipu, dan kita tahu harga dan kita tahu mekanik nak ambil untung tu hak dia. Tapi janganlah menipu saya. Itulah saya tak suka kalau deal dengan mekanik kat sini dah. Kena tipu tu, kalau saya tak datang balik tu, maknanya saya tak adalah bendanya. Saya tak akan cerita dekat sini siapa lah kan. Pengalaman mendewasakan kita. Tapi kita pun kena do our parts, kita do our study. Sebab kita memilih untuk memakai rotary dan kompon memang pening kepala, dan mekanik tak ramai yang nak layan. Kereta tu brand new 250,000 tau, 250k. Kereta ni baru pun 180k je, jauh lagi mahal. RX ni daripada ni sports premium car, segala-galanya ni premium. Katakan anda pernah pakai Honda Type R, Honda Type R FD2R, anda tahu tak harga apa ni, harga alternator dia berapa? 6k sekarang ni harga. Tak, itu dulu punya harga. Sebab saya ada adik saya menggunakan Type R kan, saya tanyalah alternator ni kalau rosak berapa? 6k. Itulah harga dia. Tapi seronok lah membawa kan. Lepas tu tak boleh pula tu nak share komponen dengan Honda FD2. Tak banyak lah boleh share. Tak ada apa yang boleh share lah. Itulah harga main H ni bergigil harga tengok. Jadi macam tu juga kita main RX. Bukanlah sebab harga dia murah, spare part dia murah, cost nak jaga murah. Katakan alternator RX tu original dia 3,000 lah harga dia. Nak skim macam mana? Takkanlah nak kereta 20,000, takkanlah spare part harga 200 kan. Logik tu kena ada dekat kepala otak. Jadi untuk mak bapak yang anak ni merengek nak minta RX, jangan, tak payah. Belikan je GTI cukup. RX ni untuk bapak-bapak je boleh. Anak-anak tak payah. Maksud saya di situ untuk orang yang poket tebal, yang tak berapa kisah duit tu terbang lah. Manja RX ni. Okay. Dah lah kita tu manja, saya buat belasah pula main track. Botak pula saya. So dah sebaiklah ada alternatif main simulator kan. Dapatlah juga hilang gian nak main track tu kan. So motorsport is a very 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 expensive hobby. Banyaknya kereta kat PJ ni. Macam mana saya nak masuk? Sebentar ya. Dahsyat. Ingatkan time PKP ni dah clear dah. Saya rasa sampai di sini saja celoteh saya tentang Mazda RX-8. Saya sudah nak sampai office saya di Sheraton. Jika anda ada keperluan nak buat streaming ke, nak buat web development ke, nak buat mobile development, boleh contact saya, WhatsApp saya, email saya sales@stream.my ataupun WhatsApp saya 01367670757. Dan itu sajalah saya nak borak pasal RX hari ni. Bawa BM, cerita pasal RX sebab kereta saya belum siap lagi. Nanti saya nak edit video ni sikit, up sikit suara dia. Pun dah penat bercakap ni. Okay, vlog ni sambil memandu ni bahaya je. Jadi jangan amalkan perbuatan seperti ni. Nak vlog, kalau anda dah biasa vlog sambil memandu, tak apa. Jangan buat first time, jangan. So anda akan nak mencari idea apa benda nak diborakkan. Lepas tu nak memandu lagi, nak memandang sekeliling lagi. Okay. Jadi saya tamatkan live stream pula video ini dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera.